Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wal musannif al-imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'allahu bi ilmihi fid dharain amin. Al-darbu al-thalith, yang ketiga. Al-darbu, kata Imam Al-Ghazali sebelum ini, kata dia ilmu-ilmu yang terpuji dalam ilmu syariat adalah usulun, terbagi kepada empat bahagian, empat cabang, iaitu usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Kita telah pun selesai membaca dua cabang. Yang pertama iaitu usul. Usul teras, yang menjadi cabang yang teras ataupun menjadi akar dalam syariat, iaitu Imam Ghazali sebut empat ilmu yang menjadi usul syariat, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan juga asarus sahabah. Kemudian cabang ada dua. Cabang ini adalah apa yang difahami daripada usul. Apa yang dapat difahami, diistimbakkan, diijtihadkan oleh ulama daripada usul. Merangkumi dua cabang fiqh, furu' al-fiqhi, furu' fiqh, dan yang keduanya adalah furu' yang berkait dengan akhirat. Fiqh ini adalah cabang-cabang dunia, ilmu syarak yang berkait dengan keduniaan, iaitu fiqh, dan cabang yang berkait dengan akhirat, yang menyangkut kepentingan akhirat, iaitu yang berkait dengan hati, perkara yang terpuji, yang menghiasi hati manusia, dan perkara yang merosakkan hati. Dan cabang ilmu cabang akhirat ini yang berkait dengan hati inilah yang diberi penumpuan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di hujung kitab Ihya Ulumuddin, iaitu 20 bab yang hujung. Bab yang ke 20, 21 hingga 30, iaitu yang berkait dengan al-muhlikat, perkara yang binasakan hati, dan 10 bab yang akhir Ihya Ulumuddin, bab 31 hingga 40, al-munjiat, perkara yang boleh menyelamatkan hati manusia. Hari ini kita akan baca cabang yang ketiga, iaitu muqaddimat, ilmu pengantar, iaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan juga tata bahasa. Itu yang biasa alim ulama sebut dengan ilmu-ilmu alat. Ilmu-ilmu alat. Ilmu alat ini tidaklah menjadi matlamat dalam pengajian. Dia hanyalah jalan untuk menuju pada matlamat. Keduanya iaitu ilmu bahasa dan tata bahasa, al-lughah wal nahwi. Dalam bahasa Arab disebut apa ni? Al-lughah, al-nahwi. Kedua-duanya, kata Imam Al-Ghazali, merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sama ada kitabullah, yakni Al-Quran, ataupun sunnah Nabi, kedua-duanya adalah dalam bahasa Arab. Hadir dalam bahasa Arab.
Jadi sebab itu tak dapat tidak orang yang ingin memahami Al-Quran dan juga Sunnah mesti menguasai bahasa Arab. Bahasa dan tata bahasa. Bahasa ini al-lughah, tata bahasa itu an-nahwu. Tidaklah termasuk dalam ilmu syariah. Tetapi harus dengan makna perlu. Perlu dipelajari disebabkan agama. Kerana syariah, yakni agama Islam itu datangnya dengan bahasa Arab. Dan semua agama tidak lahir selain dengan sesuatu bahasa. Bagi contohnya agama Islam, semua para nabi diutus oleh Allah dengan bawa agama yang sama itu Islam, tetapi bahasa pengantar masing-masing nabi itu tidak sama. Jadi sekaligus bahasa kitabullah itu tak samalah. Contoh macam Taurat. Taurat diturunkan oleh Allah Taala dengan bahasa orang Yahudi. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Dan Ibrahim AS bertutur dengan bahasa Ibrani. Dan semua agama tidak lahir selain dengan suatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Yang ini untuk memahami wahyu. Dan setengah dari alat itu ialah, sebahagian daripada alat itu juga ialah ilmu menulis tulisan. Ilmu tulisan lah. Tetapi tidaklah itu penting. Tuan kena pindah sikit lah. Kerana terjemahannya laisa darurian. Darurian di sini tak boleh terjemah penting. Kalau tak penting tak boleh dipelajari langsung. Terjemah darurian iaitu kemestian. Tapi tidaklah itu suatu kemestian untuk kita memahami wahyu, kerana Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu menulis. Yang tidak tahu tulis baca, yakni ummi. Jadi kerana di sana ada setengah orang, dia boleh bersandar pada hafalan, jadi dia tak perlu tulisan. Jadi sebab itu penting, tapi tidaklah daruri, yang tidaklah menjadi suatu kemestian. Kerana dalam maqasid syariah sendiri, para ulama bahagikan suatu yang penting itu kepada 3 kategori. Ada yang daruri, ada yang haji, dan ada yang tahsini. Daruri ni tak dapat tidak lah. Kalau tidak ada, boleh bawa pada kebinasaan. Sama ada pada agama, pada jiwa, pada harta dan sebagainya. Dan ada yang bersifat haji, penting, perlu, tapi tidaklah sampai daruri. Tidaklah sampai minasakan, tapi menyebabkan kehidupan manusia disusah. Itu dipanggil dalam kategori haji, dia panggil keperluan, penting, tapi tidaklah sampai daruri. Kalau tidak ada itu tidaklah musnahkan. Menyebabkan kemusnahan, tapi menyebabkan susah. Dan yang ketiganya tahsini. Kategori dipanggil untuk sekadar keindahan, sekadar dipanggil untuk maknanya untuk memperlengkapkan lah. Kalau tidak ada pun tidak susah. Tidak sampai bersusah, atau tidak sampai lagi pada mematikan, memusnahkan. Tapi perlu sebagai pelengkap. Jadi begitu juga ilmu tulisan. Ilmu tulisan tidaklah sampai kepada daruri, mesti. Kalau tak pandai menulis itu kita akan jadi kafir ataupun akan binasa kehidupan dunia, tidak. Tapi perlu, penting. Penting tetap penting. Kalau tergambar, dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada ghalibnya, lemah dari hafalan. Ghalibnya, kebanyakan manusianya memang lemah daripada menghafal, maka menulis itu menjadi penting, menjadi mesti. Jadi sebab itu bagi Rasulullah SAW dan kebanyakan sahabat, bagaimana kita sedia maklum bahawa orang Arab ni di antara keistimewaan mereka ni adalah kuat hafalan. Jadi sebab itu
mereka tidak perlu bersandar kepada tulisan dari peringkat individu lah. Tapi dari segi dalam jangka panjang, walaupun seseorang itu kuat hafalan sekalipun, dia akan terdedah dalam kematian. Jadi di peringkat individu memadai hafalan, tapi untuk jangka masa panjang perlu tulisan. Sebab itu Al-Quran dijaga oleh Allah dengan bisadri wa bil kitabah, bil dhabit as-sadri wa dhab al-kitabi. Dijaga dengan hafalan dan juga dijaga dengan tulisan. Yang keempat, kategori ilmu yang keempat iaitu penyempurna. Kita dah selesai baca dah. Imam Ghazali tulis usul, furu', muqaddimat, ilmu pengantar. Jadi sekarang ni masuk yang terakhir, iaitu kategori yang keempat, iaitu mutammimat, yang menyempurnakan proses untuk memahami Al-Quran juga hadis. Iaitu mengenai ilmu Al-Quran yang terbagi kepada yang berhubungan dengan kata-kata, jadi penyempurna bagi ilmu penyempurna bagi Al-Quran ini ada dua kategori, yang berkait dengan lafaz dan yang keduanya berkait dengan makna. Nanti Imam Ghazali akan sebut ni, dua cabang lah ilmu Quran itu. Yang berkait dengan lafaz, iaitulah cara kita baca Quran, makhraj, huruf dan sebagainya. Yang keduanya adalah yang berkait dengan makna. Tafsir lah, tafsir, ilmu tafsir. Dan terbagi kepada yang berhubung dengan kata-katanya, ini lafaznya, tuan-tuan tulis itu lebih senang kita faham. Lafaz dengan lafaz Al-Quran itu sendiri seperti mempelajari qiraah, cara membaca, dan bunyi hurufnya. Ini terjemahan pada makharij. Sebaiknya dia kekalkanlah, kerana kita biasa dengan istilah makharij. Makhraj huruf, cara menuturkan huruf. Makhraj ni sebenarnya tempat terbit, tempat terbitnya huruf. Jadi bila kita tahu tempat terbitnya huruf itu di mana, jadi kita boleh tutur dengan menjaga tempat terbit itu. Sebagai contohnya dhad. Yang kita dhad, dia ada, maknanya kalau kita tak tahu, tidak mengaji makhraj huruf, jadi kita kadang-kadang nak sebut dhad, tapi sebut dhad, waladhdallin. Tak betul lah. Disebut waladhdallin. Dal. Dal dengan dal dekat-dekat. Jadi kita tahu lidah tu nak letak di mana, tempat keluar itu di mana, jadi kita dapat menutur dengan baik. Itu dipanggil ilmu penyempurna kepada ilmu Quran. Dan yang berhubung dengan pengertiannya, dengan makna ayat Quran seperti tafsir. Kerana pengertian itu berpegang pula kepada naqal. Jadi pengertian ayat Quran tu dia tidak bergantung semata-mata kepada lafaz. Dia juga bergantung kepada naqal. Kata penterjemah dalam kurungan tu, iaitu keadaan di sekitar ayat itu. Baik sebab turunnya dan suasananya yang diperolehi dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Jadi asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat, itu tidak ada pada ayat itu sendiri. Tidak ada pada ayat itu sendiri. Jadi dia ada di mana? Bernaqal. Mana apa yang dipindahkan oleh sahabat. Naqal ni makna yang dipindahkan. Ilmu yang dipindahkan oleh para sahabat kepada kita. Para sahabat dah hidup pada zaman Nabi dan dia tahu latar belakang ayat itu turun. Bila turun, kenapa turun, apa peristiwa di sebaliknya. Itu perlu dipelajari dalam tafsir. Kerana semata-mata bahasa saja tidak dapat berdiri sendiri. Kerana semata-mata bahasa Quran itu saja tidak dapat berdiri sendiri untuk mengungkapkan makna. Dan yang berhubungan dengan hukumnya, ini juga selain daripada tafsir, ilmu pelengkap yang lain yang berkait dengan Quran juga ialah yang berhubungan dengan hukum. Yang berhubungan dengan ilmu untuk
bagaimana nak mengistimbatkan hukum daripada ayat Quran sendiri. Seperti mengetahui yang nasikh dan mansukh. Mengetahui yang nasikh dan juga mansukh. Mana ada ayat-ayat di sana yang pada peringkat mula itu diturun ayat itu dengan satu hukum, kemudian setelah itu dimansuhkan, dibatalkan dan diganti dengan hukum yang lain, ayat yang mengandungi hukum yang lain. Jadi yang membatalkan itu nasikh, yang dibatalkan itu dimansuh. Yang umum yang khusus. Ada ayat yang umum, yang mengkekal dalam makna umumnya, dan ada yang khas, yang khusus, yang disebut umum, tetapi dimaksudkan itu khusus. Sebagai contohnya, khudh min amwalihim sadaqatan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pungutlah daripada harta-harta mereka itu sedekah, yakni zakat. Jadi tengok pada harta, kalimah amwalahum khudh min amwalihim, itu umumlah semua harta yang dimiliki oleh manusia. Tapi kata ulama, tidak dimaksudkan umum, kerana di sana ada harta-harta yang tidak diwajibkan zakat. Jadi maknanya walaupun harta itu disebut umum, tapi yang dimaksudkan itu adalah khusus, iaitu harta-harta yang khusus yang telah ditentukan oleh nas, yang lain. Bahawa harta yang dimiliki oleh manusia untuk kegunaan peribadi tidak dikenakan zakat. Harta-harta yang berupa aset, itu dikenakan zakat. Ataupun yang boleh dipanggil membuahkan keuntungan, simpanan dikenakan zakat. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya ada di sana. Jadi kena tahulah. Kalau tidak nanti kita akan bagi fatwa yang salah. Yang nas dan juga yang zahir. Ini semua istilah-istilah dalam usul fiqh. Istilah teknikal dalam usul fiqh. Perlu pelajari usul fiqh barulah dapat tahu. Beza nasikh, mansukh, umum, khusus, yang nas dan juga yang zahir. Ada nak dipanggil, ada yang, dan cara menggunakan antara sebahagian ayat dengan sebahagian yang lainnya. Cara menggunakan, cara memahami dan juga mengistinbat. Iaitu suatu ilmu yang bernama usul fiqh. Suatu ilmu yang bernama usul fiqh. Dan ilmu itu melengkapi juga sunnah Nabi. Ilmu-ilmu tadi, selain daripada melengkapi Al-Quran, dia juga melengkapi sunnah Nabi. Adapun ilmu penyempurna pada hadis Nabi, selain daripada ilmu tadi, melengkapi sunnah Nabi, dan khusus pula ilmu mutammimat bagi sunnah Nabi. Kalau tadi berkongsi ilmu melengkapi, ilmu mutammimat yang berkongsi antara Al-Quran, untuk memahami Al-Quran juga sunnah Nabi. Tapi di sana ada ilmu penyempurna yang khusus pada sunnah Nabi. Dan peninggalan sahabat asar. Iaitu ilmu mengenai perawi-perawi hadis. Ini semua ilmu yang kedua ni dia masuklah ilmu mustalahul hadis. Namanya, nama perawi. Keturunannya, keturunan perawi. Nama-nama sahabat. Kepribadiannya. Mana kepribadian perawi. Itu yang menentukan dia siqah atau tidak. Kalau sahabat, dia maklum. Kullu sahabah udulun. Setiap semua sahabat adalah adil. Siqah. Tapi kalau lain daripada sahabat, tidak diberi umum. Ada yang siqah dan tidak siqah. Itu yang menentukan sejauh mana kebenaran hadis itu. Karena Nabi SAW, karena Allah SWT sendiri dalam Al-Quran menegaskan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu seorang fasik binaba'in, dengan suatu berita, fatabayyanu, maka naklah kamu melakukan kepastian. Jadi kalau dalam ayat itu berkait dengan berita daripada orang lain, jangan kita dengar saja cerita yang disampaikan oleh orang lain terus kita terima. Rupanya itu fitnah.
pembohongan. Apatah lagi Rasulullah SAW perlu diselidiki. Kerana di sana ada pembohong-pembohong yang masuk ke hadis Nabi. Jadi sebab itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya, mereka telah disediakan Allah untuk kita untuk membantu kita melakukan tabayun, tasabut hadis-hadis Nabi. Dan kita perlu menghargai jasa mereka. Jerih payah mereka perlu hargai. Jadi sebab itu dalam kita baca kitab Ihya Ulumuddin ni pun, setiap hadis itu kita akan baca menonton kaki yang disediakan, takhrij dan juga tasrih hadis yang telah dilakukan oleh Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi ni adalah salah seorang ulama hadis. Jadi kalau kita baca kitab Ihya sampai tentang hadis, kita tak baca nota kaki, sedangkan ulama-ulama telah pun berkhidmat menjelaskan hadis-hadisnya. Dan hadis-hadis ini mesti tabayun. Dan dia juga adalah peristiwa yang disampaikan. Ucapan Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita dengar sendiri pada sahabat, tak apa, tak perlu tabayun. Sebab sahabat-sahabat semua adil, siqah. Tapi masalah sekarang ni, selepas zaman sahabat itu, muncul dengan syiahnya, khawarijnya, dengan mu'tazilahnya, dengan macam-macam masing-masing. Semuanya sudah dibelenggu dengan emosi, dengan nafsu untuk mempertahankan pendirian masing-masing, sehingga ada yang sanggup mencipta hadis-hadis palsu. Jadi sebab itu maka berlaku pembohongan. Timbullah keperluan untuk kita berpegang dengan ayat tadi, iaitu bila datang pada kamu seorang fasik, bimbang takut yang menyampaikan itu fasik. Fatabayanu, kata Allah, pastikan betul. Kena tanya orang lain lah sebab dia fasik. Jadi kalaulah perawi itu terkenal sebagai seorang fasik, jadi kita tak boleh terus percaya apa yang dia sampaikan. Kita kena selidik kalau ada daripada perawi lain, baru kita boleh terima sebab dia fasik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, kita hendaklah berlaku adil dalam semua benda. Kerana kita perhatikan orang Melayu ni, ada satu aspek dia menegaskan bahawasanya kita ni perlu bertaklid kerana kita tak mampu nak jadi mujtahid. Sebab itu hukum hakam, fatwa dan sebagainya, kita ikut saja ulama-ulama dulu. Kita tak boleh direct pada Quran hadis. Tapi kenapalah masalah hadis ini kita tak mau taklid? Kita tak mau tanya apa ni pakar-pakar hadis. Hadis ni macam mana, boleh tak? Betul ke tidak? Sahih ke tidak? Benar-benar sabit bernabi ke tidak? Semua hadis yang sampai dekat kita, kita pukul rata semua. Asalkan bunyi hadis saja, orang kata ni hadis, kita sampaikan terus. Tanpa kita merujuk kepada mujtahid dalam bidang hadis. Itu satu sikap yang menyebabkan bertebarannya dalam masyarakat Melayu ni ada palsu. Kerana sikap acuh tak acuh orang Melayu tu sendiri. Dia seolah memandang hadis ini, siapa-siapa pun boleh sebut hadis. Itu tuan-tuan sekalian, kita kena ubah sikap kita itu. Sebab itu kita baca kitab Ihya Ulumuddin ni, kita tak akan tinggal satu hadis pun. Melainkan kita akan baca apa ulasan muhaddisin Imam Al-Iraqi yang telah pun bersusah payah menyemak hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ada pun ilmu penyempurna bagi hadis, keturunan hadis, perawi, kepribadian dan ilmu ini adalah dan tak sikit tanda atas A tu ain, bukan adalah adil. Adalah ni adalah terjemah ni kejujuran. Adalah ni ya kejujuran salah satulah. Adalah ni adalah kesalihan. Mana perawi tidak fasik. Sebab orang fasik ni apa fasik? Al-khuruj min ta'atillah. Orang yang tidak taat pada Allah. Orang yang tidak taat pada Allah, tidak boleh kita sangka baik bahawasanya dia akan cakap betul, cakap benar.
dia tidak memasukkan hadis. Tapi orang yang adalah, yang salih, yang jaga sembahyang, jaga puasa, takut melakukan dosa besar, memang dia kemungkinan untuk dia bercakap bohong tu dipanggil kecil lah. Kerana dia kalau orang yang jaga salat ni, yang salih, bila dia jaga hubungan dengan Allah, bermakna dia orang panggil apa, dia takut untuk berbohong. Tapi kalau orang tak jaga hubungan dengan Allah, bila-bila masa dia boleh bohongi kita. Itu dia panggil, ulama sangat menekankan ciri adalah kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam meriwayatkan hadis. Ya. Jadi kadang-kadang perawi yang adalah juga dia menghadapi kelemahan, iaitu di segi hafalan. Lemah hafalan dia. Ada sejarah dia ni meriwayatkan lupa. Ya. Seringkali hadis-hadis yang diriwayatkan itu tidak tepat. Kerana dipanggil dhabit yang tidak kuat, ingatan tidak kuat. Supaya dapat membezakan antara hadis lemah dan hadis kuat. Dan mengetahui umur mereka. Supaya dapat membezakan antara hadis mursal dan hadis musnad. Hadis mursal ini ialah hadis yang terputus sanadnya. Dan hadis musnad itu ialah hadis yang mana yang bersambung sanad. Dan juga mengetahui yang berhubungan dengan musnad itu. Ha'iwal hadis yang bersambungan itu pun tak semestinya bersambung, terus kita hukum sebagai sahih. Kerana bila bersambung, walaupun bersambung, tapi di celah-celah perawi itu ada perawi yang lemah. Yang ingatan dia tidak kuat. Dan ada perawi yang bohong. Yang tidak siqah. Jadi itu juga menentukan nilai hadis. Mungkin kita bertanya, apa kaitan umur dalam proses nak membezakan antara hadis mursal dan juga hadis musnad itu? Kerana umur itu yang menentukan berlaku al-liqa' ataupun tidak pertemuan di antara seorang rawi dengan seorang rawi. Jadi kalau seorang rawi itu contoh macam dia hidup, mana dia kataan, mana dalam rantaian sanad itu disebutkan fulan menerima daripada fulan. Okay. Fulan menerima daripada fulan. Bila dia cek umur dia, tahun mana dia meninggal, yang perawi yang fulan ini, perawi yang pertama ni dia meninggal tahun sekian, perawi yang kedua tu yang mengambil daripada itu meninggal tahun sekian. Kemudian dia dapati jaraknya itu terlalu jauh, contoh macam 100 tahun lebih. Biasanya 100 tahun lebih, mana jaranglah mana orang boleh hidup sehingga sampai lebih daripada 1 tahun. Maka perlu disemak lagi. Betulkah dia umur panjang? Ataupun di sana ada terputus yang tak dinyatakan dalam rawi itu. Jadi pentingnya dipanggil ilmu dipanggil tentang umur perawi ini. Semua dicatat oleh alim ulama. Inilah ilmu-ilmu syariah dan semuanya itu terpuji. Bahkan semuanya termasuk ilmu kifayah, fardu kifayah. Ilmu usul ke, ilmu furu' ke, ilmu ilmu pengantar ke, ilmu muqaddimat dia panggil, ataupun ilmu mutammimat, ilmu pelengkap ke. Semuanya kata Imam Al-Ghazali adalah terpuji. Semuanya termasuk fardu kifayah. Mesti ada yang pelajari. Dan mesti ada yang mempelajarinya. Jikalau anda tanyakan mengapakah aku hubungkan ilmu fiqh dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fiqh dengan ulama-ulama dunia. Ini dia balik pada menjelaskan beberapa soalan lah. Ini dah selesai dah dia cerita cabang-cabang ilmu syariat pada kita. Dan sebelum itu Imam Ghazali cerita kepada kita cabang-cabang ilmu duniawi yang menjadi fardu kifayah dan juga kemudian cabang-cabang ilmu akhirat, ilmu syariat yang menjadi fardu kifayah. Dan sebelum tu lagi, jauh lagi dia cerita daripada kita ilmu yang menjadi fardu ain yang setiap individu muslim mesti belajar, dia cerita. Dan sekarang ni dia Imam Al-Ghazali nak menjelaskan beberapa persoalan. Di antaranya salah satu daripadanya ialah kenapa ketika menyebutkan cabang ilmu furu', ilmu kategori kedua, dia bahagikan dua.
fiqh, cabang-cabang fiqh dan juga cabang-cabang akhirat, cabang-cabang ilmu akhirat, iaitu hati. Dan dia sebut dalam muka surat 86, perenggan yang kedua tu, dia sebut, dia kata yang bertanggungjawab dan termuat dalam kitab-kitab fikih. Ilmu furu' itu terbagi dua. Pertama, menyangkut dengan kepentingan duniawi dan termuat dalam kitab-kitab fiqh. Yang bertanggungjawab terhadapnya ialah para ulama fikih dan mereka itu adalah ulama dunia. Jadi kenapa Imam Ghazali kata dia letakkan dua cabang tu. Cabang fiqh, cabang akhirat. Akhirat dia berkait dengan ilmu hati. Fiqh pula dia kata masuk dalam cabang ilmu keduniaan. Ilmu syariat juga. Ilmu syariat tapi aspek keduniaan. Sebab apa tu? Itu dia akan jelaskan dan insya-Allah sekalian kita untuk hari ini kita berhenti di sini, nanti kita akan sambung lagi lah. InsyaAllah pagi besok untuk hari ini. Kerana pagi ni ada satu kelas lagi, kelas duha, perlu buat persediaan untuk ni. Hari ni kita pendek sikit lah majlis kita. InsyaAllah kalau tidak ada halangan apa, pagi esok kita sambung lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. InsyaAllah.